datang ke masjid, maka pada masa itu jamaah masih berat nak pergi tahlil ke rumah dia. Pada masa itu kita tak boleh nak salah kepada orang masjid. Oh, orang masjid ni boykot kami lah, orang masjid ni anti pada kami lah. Tidak. Sebelum nak kata orang masjid marah kepada kita, kita dulu anti kepada masjid. Betul tak? Hello? Tahu tak apa? Oleh yang demikian, kalau nak bahagia, ni dia. Bagaimana bila kita datang ke masjid, aura kita aura yang baik. Bila datang ke masjid, kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, ambillah kata kunci. Apa dia? Buruk-buruk kita, buruk-buruk anak kita, buruk-buruk suami kita, kalau dia ni asyik pergi ke masjid saja, insya-Allah hujungnya akan jadi baik. Setuju tak? Tapi ingat, baik-baik suami kita, baik-baik anak kita, tapi kalau hampir dengan masjid, tak pendatang ke masjid, hujung jatuhnya akan terpesong, jadi tak baik. Jadi siapa yang nak bahagia, ikut apa yang Nabi buat. Nabi create satu medium namanya masjid. Sila datang ke sana. Di sana adanya Allah Subhanahu wa taala, yang kita sebut Baitullah. Di sananya ada nyaman, di sananya ada berkah, di sananya ada rahmah, di sananya ada assalam. Dengan syarat datang ke masjid. Sebab itulah kalau kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi, begitu banyak tuan-tuan dan puan-puan kelebihan orang yang datang ke masjid. Contoh ya, Nabi sebut sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan akhirat kelak, mereka yang diberi peluang bernaung di bawah naungan arasy Allah. Ulama ketika mana membuat syarahan kepada hadis ini menyebut, sesiapa yang akhirat kelak diberi peluang untuk bernaung di bawah naungan arasy Allah, ini adalah calon syurga. Ini ialah calon syurga. Di saat orang lain di padang mahsyar panas, dia dingin di bawah naungan arasy Allah. Di saat orang lain lapar dan dahaga, dia kenyang berada di bawah naungan arasy Allah. Di saat orang lain lintang pukang, dia rehat nyaman sekali berada di bawah naungan arasy Allah. Hadirin muslimin dan muslimat, salah seorang siapa yang diberi peluang bernaung di bawah naungan arasy Allah, Nabi sebut wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Iaitulah lelaki-lelaki, termasuklah juga perempuan-perempuan yang dia telah pun hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Hati dia sudah jatuh cinta dengan masjid, jatuh cinta dengan iktikaf di masjid, jatuh cinta dengan baca Quran di masjid, jatuh cinta dengan salat berjamaah di masjid, jatuh cinta dengan ahli jamaah di masjid, jatuh cinta dengan program-program kuliah di masjid, sampai ke peringkat kalaulah dia ni miss program masjid, terkilan rasanya. Kalau dia rasa boleh pergi ke masjid, rasa puas hati hidup. Ingat, perasaan ini tuan-tuan dan puan-puan, kemuncak kebahagiaan, dan Allah akan berikan ganjaran boleh berada di bawah naungan arasy Allah di saat orang lain panas, di saat orang lain menderita di padang mahsyar. Hello, ni senyap ni ada masalah ke? Okey, baik. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, saya ni kurang dan jarang ke masjid, tapi saya ni kerap ke surau. Tak pasti Ustaz Fitri, di sini ada surau tak? 7 surau. Mungkin Ustaz Fitri kata di bawah Qaryah sini ada 7 surau. Mungkin kot senyap-senyap duk fikir, aku ni rumah dekat dengan surau, dan memang adukku ni ada komitmen dengan surau. Tadi Dr. Azhar dia sebut masjid, masjid, masjid. Apakah aku ni tak termasuk? Begini ya, sedikit pencerahan.
kita kena faham dulu apa definisi masjid menurut Islam. Definisi masjid menurut Islam ialah al-masjid al-maqamul khasun tuqamu fihi as-salawatul khams. Masjid definisinya ialah, pertama, dia ialah suatu tempat yang tertentu. Tempat yang tertentu ni maknanya ada dinding, ada bumbung, ada bangunan, ada pagar. Yang kedua ialah didirikan padanya salat 5 waktu. Didirikan padanya salat 5 waktu. Jadi Ustaz nak tanya, yang disebut Ustaz Fitri di bawah Qaryah Pajak Sun ni ada 7 surau. Pertama sekali, surau tu ada bangunan ataupun tidak? Ada kan? Ada bangunan tersendiri. Soalan kedua Ustaz nak tanya, dalam surau tu dibuat ataupun tidak salat 5 waktu? Buat tak? Buat. Jadi kalau 2 syarat ini mencukupi, maka pada masa itu dari segi fiqh hukumnya masjid. Boleh pahala masjid juga. Jadi kalaupun kita pergi ke surau, tetap juga Islam kata pahalanya macam pergi ke masjid. Lantaran itulah dari segi rentetan hukum fiqh, sah ataupun tidak kita nak tahiyatul masjid di surau? Sah ke tidak? Sah. Masuk ke surau, usolli sunnat tahiyatus surau. Tak payahlah buat surau, sebut juga tahiyatul masjid biarpun namanya surau. Sah. Soalan kedua, boleh ataupun tidak, sah ataupun tidak kita nak iktikaf di surau tu? Juga sah. Sebab dia juga berada pada status masjid. Cuma kita je nama surau, tapi dari segi fiqh namanya masjid. Kenapa letakkan nama surau? Ini untuk pentadbiran semata-mata. Sebab kadang-kadang surau itu tak dibuat solat Jumaat, masjid yang dibuat solat Jumaat. Itu dia. Akhir sekali ialah hadirin muslimin dan muslimat sekalian, bagi kaum wanita, oleh kerana majoriti depan ustaz ni kaum wanita, memang benar pada dasarnya orang perempuan ni afdalnya salat di rumah. Tetapi jika sekiranya salat dia itu di masjid dalam keadaan tidak menimbulkan fitnah apa-apa, maka pada masa itu salat di masjid juga lebih aula daripada salat di rumah. Bilakah salat di rumah lebih afdal daripada salat di masjid? Bila mendatangkan fitnah. Contohnya perempuan ni cantik sangat, biar datang ke masjid Pajak Sun, jangan kata makmum, imam pun tergoda. Panjang leher Ustaz Fitri. Bukan Ustaz Fitri sini, Fitri lain. Bayangkan itu imam, makmum lagi teruk. Kemudian si perempuan tu pakai tu dia menghias-hias luar biasa, mendatangkan fitnah. Maka memanglah tak afdal. Tapi kalau ibu-ibu, alhamdulillah, biasa sedatang ke masjid, tak mendatangkan fitnah, kemudian segala komitmen di rumah dengan suami, dengan anak-anak okey belaka, maka katakanlah datang ke masjid juga adalah lebih afdal. Kesimpulannya nak bagi tahu, kita bercakap di bawah tajuk bahagia dunia, bahagia akhirat. Bagaimana Nabi, sahabat Nabi yang disebut radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka ini bahagia, mereka ini damai, mereka ini dirahmati Allah, mereka ini diberkati oleh Allah, sebab mereka ini sentiasa mendekatkan diri dengan Allah, dan tempat mereka ialah di masjid dan surau. InsyaAllah siapa nak bahagia, indeksnya di masjid. Makin banyak kita pergi ke masjid, makin bahagia. Makin banyak kita pergi ke masjid, makin bahagia. Makin kurang kita pergi masjid, maaf cakap, hidup kita dengan bahasa kasar semakin celaka. Wallahu ta'ala a'lam. Sama naik nak jawapan saya sama naik. Alhamdulillah, tak kurang, kita menang ya Ustaz. Alhamdulillah. Semangat pasal tengok aura-aura apa nama kita punya audien cukup ramai tuan-tuan. Alhamdulillah. Kalau nak kira ni ribu dah, juta pun ada, termasuk pokok-pokok apa nama rumput-rumput yang main ni, juga para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, alhamdulillah. Kita akan panaskan lagi ni. Kita akan panaskan lagi soalan yang seterusnya. Live kita tuan-tuan daripada seluruh dunia ni yang dibawa khusus pada zon kuliah ni tuan-tuan, anak-anak muda ni Tuan Haji, apa doktor, anak-anak muda yang sanggup mengorbankan masa untuk memastikan
program kita ini diimarahkan dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala.